Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa wala. Saudara yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bangun dan kita rasa sihat tubuh badan. Ada orang yang Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan sakit, sebarang penyakit, sama ada ia merupakan penyakit yang berunsur dalaman ataupun penyakit yang berunsur luaran. Ia merupakan satu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana firman Allah, Tabarakallazi biyadihil mulk alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah yang telah menjadikan hidup dan mati ini untuk menguji di antara kamu siapa yang ahsanu amala, terbaik amalannya. Allah tak sebut aktsaru amala, banyak amalannya, tidak, tapi ahsan, yang terbaik, yang berkualiti. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya menguji kita ni, dalam hidup pun diuji, dalam mati pun diuji. Di antara ujian-ujian hidup ini adalah ujian sakit. Kadang-kadang kita yang sakit tak tertahan dengan ujian sakit, sampai terkeluar daripada mulut kita ni, kita bertanya pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kenapalah aku ni sakit sampai macam ni, ya Allah? Dosa apalah yang aku dah buat sampai macam ini? Ada orang pula menyangka orang sakit banyak tu dosanya banyak. Betulkah konsep ini? Merujuk kepada ayat Al-Quran daripada surah Al-Hadid ayat ke-22. Allah berfirman, Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada satu musibah pun yang berlaku di atas muka bumi ini, sama ada musibah itu berlaku pada diri kamu ataupun pada muka bumi ini, kecuali kesemuanya telah ada di dalam makluman Allah Subhanahu wa taala, tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakan Lauh Mahfuz itu sendiri. Soal sakit ni, saudara penonton yang dirahmati Allah, jangankan kata kita orang biasa sakit, para anbiya pun sakit. Jadi mengapa bila kita menghadapi sakit sebagai satu ujian Allah Subhanahu wa taala, kita kadang-kadang begitu kecewa, kita tidak boleh menerima ini sebagai satu ujian Allah Subhanahu wa taala. Kita tanya balik, kita soal balik Allah Subhanahu wa taala, kita hujah balik Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam pernah tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sakit ni siapa yang buat? Allah jawab, Allah wahyu, aku yang memberi sakit. Nabi Ibrahim tanya lagi, ya Allah, setelah engkau yang memberi sakit, siapa yang memberikan penawar dan ubat? Allah wahyukan kepada Nabi Ibrahim, aku jualah yang memberi penawar dan ubat. Nabi Ibrahim bertanya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu ya Allah, fama balat tabib, doktor-doktor yang tolong mengubat tu, maknanya tak ada apalah dia tu. Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim, penawar yang aku ada ini, aku ilhamkan kepada mereka para doktor. Jadi jelas di sini bahawa Allah Subhanahu wa taala menguji sebahagian daripada kita dengan sakit. Tapi setengah orang tanya, kenapa uji dengan sakit? Tak boleh ke uji dengan benda lain? Saudara penonton yang rahmati Allah, hanya bila diuji dengan sakit, kita akan dapat mengetahui, kita akan dapat menghargai nikmatnya sihat itu. Hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ni'matan maghbunun fihima kathirun minan nas, al-faragh was-sihah. Dua nikmat banyak orang tertipu, banyak orang terpedaya dengan dua nikmat ini, masa lapang, masa sihat. Jadi kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala bagi kita sihat, kadang-kadang kita tidak sedar dan menghargai kesihatan tersebut sampai kita lalai daripada perintah Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala buat sakit sikit pada kita ni supaya kita sedar
Kenapa Allah nak sedarkan? Supaya kita balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah nak kita balik kepada Allah? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sayang pada hambanya. Sebab itu dalam hadis yang lain dinyatakan, orang sakit ni Allah sayang. Subhanallah. Ada para sahabat yang sehat walafiat, tak pernah sakit sepanjang umur. Satu hari datang berjumpa Rasulullah SAW menangis. Nangis. Rasulullah tanya, kenapa menangis ni? Saya ni tak sakit, ya Rasulullah. Rasulullah kata, tak sakit, baguslah. Tapi dia kata, bukankah Rasul pernah menyatakan dalam sebuah hadis, man yuridillahi bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah nak jadikan dia ini baik, Allah nak jadikan kebajikan bagi dirinya, Allah bagi kena dia ni dengan kena sakit. Aku ni sihat, ya Rasulullah, tak kena sakit. Sahabat sampai bimbang macam tu. Rasa macam dengan Allah tak sayang ke dekat aku ni sampai aku ni tak sakit. Allah Subhanahu Wa Taala tak uji aku ni, kenapa dia pula bimbang. Kita tengok ya bagaimana konsep para sahabat terdahulu. Ya, dia tengok sakit ini sebagai satu petanda Allah sayang kepada dia. Dia tengok bahawa dalam sakit inilah akan banyak menyedarkan kepada dia betapa nikmat-nikmat sihat sebelum ini harus kita pergunakan dengan baik. Tapi kita kalau dapat sakit, kadang-kadang kita marah orang keliling. Kita persalahkan orang keliling. Kita marah pada doktor-doktor yang tak ada yang tak boleh ubat penyakit ni. Kita bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, why me? Wah, cakap orang putih pula tu kadang-kadang tu. Kenapa aku? Kenapa aku yang sakit? Kenapa aku yang sampai kena barah? Yang doktor dah cakap kata barah ni tak ada ubat. Yang tunggunya cuma tunggu maut. Kenapa aku? Tak semestinya kita bertanya pada Allah. Kalau kita faham tentang konsep sakit ini merupakan satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itu petanda Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada kita. Cuma bagaimana nak menghadapi sakit? Bagaimana kita nak melalui hari-hari sakit? Adakah dengan menangisi seumur hidup kita sampai kita dicabut nyawa oleh malaikat maut? Ataupun sebenarnya kita nak menghadapi sakit itu sebagai sesuatu yang mengaibkan, menghadapi sakit itu sebagai sesuatu yang menakutkan, ya? Misalnya pergi dekat doktor dah bagi tahu, terutamanya macam penyakit-penyakit barah ni yang kadang-kadang memang tak ada simptom, tak ada tanda-tanda, tiba-tiba benda tu datang dan datang pula dah memang kronik, dah memang serius, dah memang tak ada ubat. Macam mana kita nak menghadapi keadaan-keadaan ini? InsyaAllah kita akan membincangkan bersama-sama bagaimana nak kita hadapi sakit ini. Bahawa sebenarnya tidak aib untuk menghadapi sakit ini. Tidak betul kalau orang menyatakan bahawa orang sakit ni sebab dosa dia banyak. Itu semua merupakan orang yang tidak faham kepada konsep sakit dalam Islam. InsyaAllah kita akan lihat tentang bagaimana menghadapi sakit selepas daripada ini. Bersamamu, hulurkan tangan, ringankan beban. Sumbangan melalui SMS, tabung 2, tabung 5 atau tabung 10 dan hantarkan ke 33399. Sumbangan melalui cek boleh dibuat atas nama Tabung TV3 Bersamamu BSN dan hantarkan ke alamat tertera. Atau salurkan sumbangan anda terus ke akaun Maybank Tabung TV3 Bersamamu. Sumbangan anda amat dihargai. Tahu makcik kat sini pula. Masih bagi tahu Amin nak tunang. Ini yang makcik tanya sini. Saya benci sangat dengan orang tu. Baru balik daripada majlis dengan Amin. Amin bertunang. Ini macam dia air je, okay? Nothing more than that. Kau suruh Amin bertunang cepat kan? Kau hancurkan hidup aku. Apa kau nak lagi? Kak, biar Kak dibuang lagi Apa? Kenapa? Dendam setiap Selasa 11 malam hanya di TV3.
bersamamu. Hulurkan tangan, ringankan beban. Sumbangan melalui SMS, tabung 2, tabung 5 atau tabung 10 dan hantarkan ke 33399. Sumbangan melalui cek boleh dibuat atas nama Tabung TV3 Bersamamu BSN dan hantarkan ke alamat tertera. Atau salurkan sumbangan anda terus ke akaun Maybank Tabung TV3 Bersamamu. Sumbangan anda amat dihargai. Tahu makcik kat sini juga masih bagi tahu Amin nak tunang. Yang makcik tanya sini saya benci sangat dengan orang tu. Baru balik daripada baju dengan Amin. Amin bertunang. Ini macam dia air je. Okay, nothing more than that. Kau suruh Amin untuk nanti sifat kan? Kau hancurkan hidup aku. Apa kau nak lagi? Kak, biarkan dia bangun lagi Dendam setiap Selasa 11 malam hanya di TV3. Bertemu kita kembali saudara yang dirahmati Allah. Seperti yang kita janjikan, kita nak membincangkan bagaimana sebenarnya kita nak menghadapi sakit. Menghadapi sakit bukan sesuatu yang mengaibkan atau menakutkan sekiranya kita mempunyai satu persediaan mental yang cukup. Apa yang penting sekali kita fahami tentang hakikat hidup. Setiap hidup ini mesti ada penghujungnya. Setiap yang hidup mesti akan mati. Suka, tak suka, bersedia, mahu, tak mahu, kita akan mati. Jadi apabila kita diberi sakit, terutamanya kalau sekiranya sakit ini memang sakit nak membawa kepada mati, ia merupakan satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita sudah boleh bersedia daripada tempoh yang diberi. Kita sudah tahu period banyak mana yang kita ada, supaya dengan adanya pemakluman period yang dapat kita manfaatkan sebaik mungkin, kita akan penuhi dengan yang terbaik. Ya Allah, orang yang tak dapat sakit dia tak tahu. Tiba-tiba hari ni berseronok, hari ni baru aja pergi tengok wayang, besok mati. Tak sempat pun bertaubat, tak sempat mohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tak sempat buat persediaan dan sebagainya. Bukankah orang yang diberi sakit itu merupakan orang yang lebih bertuah daripada orang yang bila dia nak mati tak sakit pun, dia tak tahu pun, tiba-tiba je tahu-tahu je mati terkejut macam gitu. Ya? Nabi kita sendiri pun wafatnya Nabi itu melalui sakit terlebih dahulu. Sampaikan Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata di dalam sebuah hadisnya, aku tidak pernah melihat orang yang sakit begini rupa untuk menghadapi maut lebih daripada aku melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena faham, kita kena terima realiti. Kita kena terima realiti hidup, sunnah Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan bermula mesti ada penghujung. Hidup mesti ada matinya. Yang Allah sebut dalam surah Al-Hajj ayat yang kelima. Wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila arzalil umri likay la ya'lam min ba'di ilmin syai'a. Ada di antara kamu yang dimatikan awal, muda. Ada di antara kamu yang dipanjangkan umur. Ada di antara kamu yang umur tu panjang sampai jadi nyanyuk. Sampai selepas dia nyanyuk, dia sudah tidak tahu dan tidak kenal lagi kepada perkara-perkara yang sebelum ni dia banyak sekali mengetahui tentangnya. Ya? Jadi kadang-kadang kita tengok orang tahu tiba-tiba dapat tahu kata sakit jantung. Ya Allah, 30 tahun sakit jantung. Muda lagi sakit jantung. Makan apa sampai sakit jantung? Kita ni kadang-kadang tak boleh terima. Setiap yang mati tu memanglah sakit jantung. Sebab jantung dia tak berfungsi lah, maka dia mati. Sebab tu kita bila kata orang mati, mati kenapa? Mati sakit jantung. Yalah, jantung dia dah tak bergerak. Matilah dia. Selagi jantung tu berfungsi, maka dia tidak mati. Semua kita akan menghadapi sakit jantung. Semua kita ada sakit jantung. Janganlah terkejut. Ya? Sebab itu, bila kita nak menghadapi sakit, kita mesti ingat, sakit ke, sihat ke, mati tua, mati muda, semua ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran adalah merupakan satu ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah larang kita kecewa dengan kehidupan ini apabila kita tahu bahawa kita sakit. Masya Allah, ada orang ya, tahu kata dia sakit aja, dia kecewa dengan hidup ni. Dia tak mau bercampur dengan orang lagi. Dia tak mau buat apa lagi. Dia mau menghadapi hari-hari kehidupan itu dengan ditangisi setiap detik sementara menanti kematian. Kenapa sampai berlaku demikian? Bukankah dalam surah Fatir Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan tidak dipanjangkan umur seseorang atau dikurangkan
umur seseorang itu, melainkan semuanya telah ada di dalam kitab. Itu bagi orang yang sakit. Orang yang sakit dilarang minta mati bila sakit. Ya Allah, bagilah aku mati cepat ni, aku dah tak tahan dah sakit ni. Ya Allah, kita dilarang berbuat demikian. Soal mati, soal ajal, ini Allah yang tentukan. Siapa kita nak minta dekat Allah Subhanahu Wa Taala, minta mati cepat sebab tak nak tahan sakit? Ya, dalam satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita minta mati sebab kita rasa kecewa dengan sakit yang kita hadapi. Baginda bersabda, "La yatamannayanna ahadakumul maut li dhurrin nazala bihi, fa in kana la budda mutamanniyan falyaqul Allahumma ahyini ma 'alimtal hayata khairan li wa tawaffani iza kanat al-wafatu khairan li." Jangan sekali-kali minta mati sebab kita sudah putus harapan kerana kita mendapat satu-satu kemudaratan. Jangan minta mati. Biarlah mati je, aku tak tahan dah dengan sakit ni. Jangan minta mati. Tetapi kalaulah kamu sudah tidak tahan dengan sakit yang kamu hadapi, berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa yang diajarkan oleh Nabi. Ahyini iza alimtal hayata khairan li. Kalau hidup untuk aku dalam begini baik, panjangkan umur aku. Wa tawaffani iza kanat alwafatu khairan li. Tapi kalau mati itu yang lebih baik, matikanlah aku ya Allah. Berarti kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita yang menentukan pada Allah, matikan aku. Nabi larang kita minta mati. Yang tak sakit pun kadang-kadang merajuk sikit, biarlah mak pergi mati. Boy, jangan minta mati. Marah dengan anak-anak, minta nanti besok bila aku mati, korang rasalah macam mana. Jangan minta mati. Nabi larang kita minta mati, tapi mintalah kita dipanjangkan umur kalau umur itu baik untuk dipanjangkan, dan pendekkan umur ini kalau umur ini tidak baik untuk dipanjangkan. Kerana mati itu amat menyakitkan. Kita akan membincangkan tentang bagaimana mati itu dikatakan di dalam sebuah hadis, haulul matla' syadid. Takut, sebab tu kamu tak tahu yang kamu minta. Kalau kamu tahu mati itu macam mana sakit, sakitnya nak mati itu lebih sakit daripada sakit kamu sekarang, kamu tak berani nak mintanya. Jadi insya-Allah kita akan membincangkan tentang sakitnya mati ni, sebab tu tak dibenarkan oleh Rasulullah SAW kita minta. Selepas daripada ini insya-Allah bertemu lagi. Tak diam Puteri musim 10 ni dah nak habis. Confirm ini mesti last episode. Mesti ada yang pecah televisyen nanti. Macam biasalah, Aziz M. Osman pengarah cerita ni akan buat banyak kejutan. Wait, this is too fast. Puteri, saya boleh terangkan lah. Bila kena perangkap, ada je benda terangkan. Kalau macam tu, sampai cerita ni nak habis. Memang dia sengaja buat penonton ternanti-nanti. Sebabnya saingan Puteri ni bukan orang lain. Kita berdua adik-beradik. Nantikan Puteri episod akhir Rabu 10 malam di TV3. Saya yang plan bercerai tu untuk menyanyi balik tu. Tidak, di awal tahun ni suami saya memberitahu saya yang dia telah beristeri lagi. Kalau dah ditakdirkan saya bermadu, saya menerima. Tapi keadaannya berbeza, dia terus tak balik rumah. Memang saya nekat untuk menjadi seorang isteri. Kalau boleh seorang isteri yang solehah. Anak-anak saya cakap, biar tak ada bapa, jangan tak ada mak. Saudara yang dirahmati Allah, tadi kita membincangkan bagaimana baginda melarang kita minta mati. Sebab dalam hadis ini dinyatakan, la tamannawul maut, jangan minta. Fa innal mautul haul al-matla'i syadid. Sebab mati itu cukup sakit, kamu tak tahu. Wa inna minas sa'adah
cukup bahagialah an yutawwilallahu al-umra al-'abda, kalau Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur seseorang itu hatta yarzuqahul inabah, sampai dia dapat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan satu harapan kepada kita. Jangan minta mati. Sakit macam mana sekalipun sebenarnya tidak seperti sakitnya mati. Apa yang penting, setiap sakit ni ada ubat. Tak perlu bimbang. Dalam satu hadis baginda bersabda, ma anzalallahu da illa anzala ma'ahu shifa, alimahu man alimahu, jahilahu man jahilahu. Setiap penyakit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala mesti ada diturunkan ubatnya sekali. Cuma setengah orang tahu, setengah orang tak tahu. Maknanya dalam hadis ini nak menyuruh kita berikhtiar. Jangan habis ikhtiar dulu. Kerana setiap penyakit ni ada ubat. Allah bagi penyakit, kan tadi Nabi Ibrahim bertanya, Allah bagi penyakit, dia juga bagi ubat. Cuma mungkin setakat ni kita belum bertemu dengan penawarnya lagi. Likulli da'in dawa, setiap daripada penyakit itu pasti ada ubatnya. Cuma sementara kita tak sempat berjumpa dengan penawar atau ubat itu, kita digalakkan untuk mengamalkan dengan 3 shot. Ya? Kita digalakkan untuk mengamalkan dengan 3 shot. Ini bukan 3, ni 4. 3 shot, 3. Shot apa yang pertama? Shot solat. Yang keduanya, shot sabar. Yang ketiganya, shot saum, yang bermakna berpuasa. Jadi solat yang pertama ni ialah solat. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala minta kita ni kalau sakit suruh minta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dengan solat. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya Allah, dahlah sakit tak mau sembahyang pula. Makcik ni sakit. Macam mana lah makcik nak sembahyang? Pasal sakit lah kena sembahyang banyak lagi. Sebab apa? Dengan sakit itulah kita bila sembahyang, ia merupakan satu kekuatan kerohanian dalam diri kita. Tapi dahlah Allah uji dengan sakit, tinggalkan pula lagi sembahyang. Macam mana nak bangun pergi bilik air? Tak boleh bangun, boleh minta orang ambilkan air sembahyang. Tak boleh sembahyang berdiri, boleh duduk. Tak boleh duduk, boleh baring. Tak boleh baring, boleh gunakan isyarat. Sampai macam itu sekali, kita jangan tinggalkan. Yang keduanya, disuruh kita minta ubat ataupun kita minta menghadapi sakit ini dengan sabar. Sabar ni pun ada cantiknya. Fasabrun jamil wallahul musta'an. Nabi Yaqub baca, sabar itu kadang-kadang indah. Siapa kata sabar itu menyakitkan? Sabar tu cantik kalau kita tahu macam mana nak sabar. Macam mana nak sabar dengan menepi penyakit? Sedarkah kita tidak dikenakan walaupun satu duri kepada umat Islam ini, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala akan menghapuskan dosanya kerana terkena duri. Bertuah kita yang sakit. Bermakna Allah Subhanahu Wa Taala nak jadikan diri kita ni di akhirat besok dah tak banyak dah dosa-dosa yang kita pikul. Dah tinggal sedikit, dah ringan dah tubuh badan kita. Dan yang ketiganya, disuruh kepada kita ini saum, iaitu berpuasa, yang merupakan benteng daripada pelbagai penyakit. Ini pun dengan syarat puasa ini memang bolehlah kita berpuasa, tidak memudaratkan kepada penyakit tersebut, maka kita puasa. Ya, mana pun macam mana pun tak boleh makan, dah sakit macam-macam doktor suruh pantang. Kan lebih baik berpuasa, lebih menyihatkan tubuh badan. Ya, jadi bagi orang yang sakit, itu ujian Allah Subhanahu Wa Taala bagi dia. Bagi kita yang tak sakit, bagaimana pula kita melihat orang yang sakit? Orang yang tak sakit menjadi tanggungjawab menziarahi orang sakit. Ya, jangan dia rasa, saya tak sakit, alhamdulillah. Dengar orang sakit nak pergi menziarah pun susah. Dan bila kita pergi menziarah, kita dituntut supaya mendoakan dia ini supaya sihat, bukan menakut-nakutkan dia. Jangan kita menceritakan benda-benda yang tak baik. I memang selalu jumpa orang sakit macam ni, biasanya memang tak lama ni. Dia nakut-nakutkan pula orang tu. Tapi memberi harapan sampai diajar kita untuk berdoa bila kita menziarahi orang sakit. Allahumma rabbun nas azhabil ba'sa washfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaun la yughadiru saqama. Ya Allah, Engkau hilangkanlah penyakit daripada orang yang sakit ini. Engkau berilah penawar. Wa anta syafi. Ya Allah, Engkaulah yang memberi penawar. Ya, tidak ada penawar selain daripada penawar Engkau. Dan kalau Engkau sihatkan orang ini, sihatkan sampai dah tak ada tinggal sakit baki daripada penyakit tersebut. Sampai macam ini sekali.
Kalau ada antara bertembung dua lah ya, satu kenduri kahwin, satu lagi ada orang sakit, kita disuruh utamakan yang orang sakit. Kerana yang kahwin tu melalaikan, kenduri yang seronok tu melalaikan. Yang sakit ini mengingatkan kita. Kita yang tak sakit, kena ziarah orang yang sakit bila kita dengar berita kita sakit. Dan bagi orang yang sakit pula, bila menghadapi sakit, banyakkanlah membaca salawat syifa ataupun salawat penawar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu salawat yang berbunyi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha. Ulang banyak-banyak kali salawat ini. Ia memberi satu ketenangan daripada diri kita. Daripada kita merungut, Allah, kenapalah sakit ni? Allah, sakit aku. Baik baca salawat. Salawat ini bila diajar oleh Rasulullah SAW yang membawa maksud salawat ke atas Nabi, yang memberi segala penawar terhadap hati, yang memberi ubat kepada hati, yang memberi cahaya kepada pemandangan mata kita, yang memberi kesihatan dan kesejahteraan kepada tubuh badan. Dan bagi kita yang tak sakit, doa yang paling terbaik untuk kita mohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam banyak-banyak doa kita panjatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi ajar kepada kita, mintalah dalam banyak hajat kamu dekat Allah Subhanahu Wa Taala, mintalah Allahumma inna nas'alukal afiyah wal mu'afat daimah. Ya Allah, aku minta sihat ya Allah. Aku minta sejahtera ya Allah. Ya, kalau boleh tak diuji dengan sakit. Tapi kalau sudah diuji dengan sakit, kita redha, kita terima itu sebagai tanda Allah sayang pada kita. Dan kalau sudah diuji dengan sakit, kita memperbanyakkan bacaan salawat syifa yang sama-sama kita baca tadi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi penawar kepada diri kita hasil daripada kita membaca salawat kepada Nabi. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberi syafaat kepada kita. Ya, sama-sama kita ingat saudara penonton yang dirahmati Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha. Insya-Allah, semoga dengan renungan ini dapatlah memberi sedikit ketenangan dan penawar bagi orang-orang yang sakit, dan peringatan kepada orang-orang yang sihat supaya tempoh sihat ini kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey brother, what you listen to me? You're my brother, so listen carefully. This love that we're living wasn't made for nothing. Love is a gift from Allah the Almighty. There are many times when Allah will test you to see if you will obey or betray. This love is a love of test, needs patience for success. So is your iman strong enough, or would you feel just like the rest? Oh, wait for Allah's love victory. Be sorry for yourself when you're standing helplessly in front of Allah the Almighty. This life is a life of test.